Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertamanya saya mohon maaf kerana masjid kita ni tengah ada urusan penaik tarafan, jadi keadaan tak selesa. Dan insyaAllah kemungkinan mungkin minggu depan kita pindah ikut ke Masjid Putra ke apa, nanti kita maklumkan. Al-Hadithul Hadi wa Thalathun, hadis yang ke-31. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala azhad fi ad-dunya يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ia hasan dengan syawahid. Ini dalam hadis syawahid dalam arti kata kerana ada bukti-bukti yang lain, maka hadis itu dinaik tarafkan menjadi hasan walaupun asalnya ia dhaif. Sesuatu hadis kemungkinan boleh dinaikkan kadang-kadang melalui mutaba'ah. Mutaba'ah ini apabila satu rawi umpamanya dhaif ataupun tidak kuat, tiba-tiba ada jalan lain yang dapat skip rawi itu supaya tidak melalui jalan rawi itu hadis yang sama daripada rawi yang sama, maka kita katakan hadis itu ada mutaba'ah, yang mana mungkin menaik tarafkan hadis daripada dhaif menjadi hasan, ataupun kadang-kadang daripada hasan menjadi sahih. Kadang-kadang hadis itu dinaik tarafkan melalui cara syawahid. Syawahid artinya ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lain yang mempunyai maksud yang sama dengan hadis yang dhaif yang diriwayatkan itu, maka hadis itu boleh naik menjadi hasan. Yakni hadis yang lain itu kemungkinan dia pada status hasan umpamanya, maka hadis itu boleh naik hasan li ghairihi, ataupun pada hadis yang lain itu mungkin dia sahih, maka dia boleh naik menjadi sahih li ghairihi. Sebabnya kerana adanya bukti. Kadang-kadang adanya bukti daripada nas Quran, sebahagian para ulama pakai juga sebagai itu saksi kepada hadis yang kadang-kala rawinya lemah tetapi kontennya itu benar dan disokong oleh dalil yang lain ataupun riwayat yang lain. Ini dalam ilmu hadis, bagaimana sesuatu hadis boleh naik. Maka kadang-kala bila orang tidak faham dalam ilmu ini, kadang-kadang dia menyalahkan penilaian seseorang rawi. Kadang-kadang rawi itu kata, misalnya dia nilai satu hadis, dia kata sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Dia kata sanadnya dhaif. Kemudian kita tengok dia dalam buku yang lain, dia kata hadisun sahih ataupun hadisun hasan. Hadis ini hasan. Maka orang yang tidak faham dalam ilmu hadis, dia akan kata ada tanaqud, ada pertentangan. Kenapa tadi dia kata hasan, dhaif, kemudian dia kata hasan? Dia kata dhaif dalam buku dia yang lain, dia kata sanad itu dhaif. Dia tak kata matan tu dhaif. Sebab sanad tu bila ada rawi yang dhaif, dhaif.
Matan tu, kemungkinan matan tu dia boleh jadi hasan atau sahih apabila ada bukti yang lain. Mungkin seseorang rawi hadis ataupun pengkaji hadis, dia lihat pada rawi, dia kata sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Dia tak kata hadis tu dhaif, sanadnya dhaif. Bila dia kata sanadnya dhaif, maka bila kita lihat nanti, kemungkinan di tempat lain dia tak hadis hasan atau sahih. Sebab apa? Sebab dia ada bukti yang menunjukkan disokong oleh jalan yang lain. Habis yang dia kata yang dhaif tu, dia kata sanad, dia bukan kata hadis. Sanad tu rangkaian perawi. Ini di dalam ilmu hadis yang kadang-kadang orang-orang tidak mendalami hal ni, lalu dia kata ini, dia ni sekejap kata sahih, sekejap kata dhaif. Sebenarnya mereka tidak mendalami sebahagian daripada ilmu yang merupakan istilah al-muhaddisin, ulama-ulama hadis. Kadang-kadang ulama hadis kata rijaluhu siqat, rijaluhu thiqat, para perawinya thiqah. Dia tidak bermaksud hadis itu sahih, dia kata perawi thiqah. Kerana perawi thiqah itu, perawi thiqah maksud perawi dipercayai, perawi reliable, boleh dipegang, kita bergantung padanya, thiqah. Tetapi perawi yang thiqah bukan syarat sempurna, bukan syarat keseluruhan hadis sahih. Perawi yang thiqah itu salah satu syarat. Kerana hadis sahih itu syaratnya mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mithlihi ila muntaha min ghairi syadhin wala illah. Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin ila muntaha, apa yang bersambung sanadnya. Mattasala sanaduhu binaqlin, yang dinakalkan oleh orang yang adil, dhabit, sehingga ke akhirnya min ghairi syadhin wala illah, tanpa syadz dan tanpa illah. Artinya rawi yang adil tu hanya salah satu syarat. Maka bila orang tak faham ilmu hadis, kita tengok dia sendiri dah bagi tahu rijaluhu thiqat, rijalnya dipercayai, itu menunjukkan hadis sahih. Itu belum menunjukkan hadis sahih, kemungkinan ia hadis sahih. Maka bagi ilmu hadis itu ilmu yang besar. Maka bagi orang yang tidak bermain dengannya, lalu dia perasan dia pandai, lalu dia telah menghukum yang dhaif menjadi sahih, dan sebaliknya. Wa an Abil Abbas As-Sahl bin Sa'idi radhiyallahu an. Abil Abbas Sahl bin Sa'idi kita dah terjemahkan dahulu tentang latarnya. Wah, sahabi jalil daripada Khazraj Al-Ansari, daripada suku Ansar, daripada Ansar, yakni daripada orang Madinah, daripada suku Khazraj. Dia antara sahabat yang mana panjang umurnya. Dia bukan yang paling panjang sekali Abu Tufail. Anas bin Malik juga antara yang panjang. Dia panjang umur dia, dan ramai ada sahabat lain juga ambil daripada dia. Antara yang meriwayatkan hadis daripada Sahl bin Sa'ad ialah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an. Kerana Sahl bin Sa'ad ni dia dengar hadis banyak juga diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia banyak riwayat, tapi sebahagian besar riwayat Abu Hurairah, macam yang saya sudah sebut, dia tidak mendengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia masuk Islam mutaakhir, dia masuk Islam lewat. Jadi yang mana dia ambil hadis yang banyak-banyak ni? Dia ambil daripada sahabat yang lain. Sebahagian yang Abu Hurairah ambil itu, Abu Hurairah faham konteksnya. Sebahagiannya ada juga Abu Hurairah miss konteks dia, lalu terpaksa kadang-kadang dibetulkan maksud yang rawi yang meriwayatkan daripadanya. Ini yang kita telah sebut dalam bab marasilus sahabah. Bila sahabat riwayat daripada sahabat yang lain, tetapi mereka tak sebut, kata dia tak habaq, kata sahabat dia ambil tu, dia tulis habaq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sekian-sekian. Sedangkan dia tak tengok, yang tengok sahabat lain. Dia ambil daripada sahabat lain. Untuk sahabat boleh, untuk selain daripada sahabat tidak boleh. Walaupun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada bahas panjang di masalah marasil ataupun hadis mursal di sisi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan antara membezakan antara sahabat tabi'in yang besar, tabi'in yang kecil dan seumpamanya. Ini satu bab di dalam ilmu hadis. Katanya
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kata lelaki ni, wahai Rasulullah. Nabi ni orang tak panggil dia ya Muhammad. Kadang-kadang badui ni dia datang kepada Nabi, ya Muhammad, dia panggil. Nabi kata kerana manusia ni ada adab, ada kesantunannya, ada kesopanannya, hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil dia ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hatta Aisyah radhiyallahu an kata ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kadang-kadang sahabat menggambarkan cinta, qala khalili, kata kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal, idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Wahai Rasulullah, tunjuk kepadaku suatu amalan, jika aku buat Allah sayang kepadaku, manusia pun sayang padaku. Ini satu soalan yang bagus. Lelaki ni datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya satu amalan yang Allah sayang. Tuan-tuan, soalan menggambarkan latar orang yang tanya. Kalau orang cerdik, soalan dia bunyi cerdik. Kalau orang bodoh, soalan dia pun bodoh. Kadang-kadang dia habaq, kalau ada nak tanya soalan bodoh sikit, dia pun tahu soalan tu bodoh. Kadang-kadang soalan tu macam kelihatan bodoh, tapi kita perlu, pasal orang tak pernah tanya umpamanya. Kadang-kadang sahabat jaga ranking dia orang jugalah. Mereka tak tanya soalan-soalan yang agak macam selekeh sikit. Sebab tu mereka kata, kami suka jika ada badui yang Arabi, orang Arab yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu soalan yang mungkin kalau kami tanya Nabi marah. Badui tanya Nabi tak apalah. Kita pun macam tu lah kan. Ngaji sunnah lama dah, tanya soalan sekupang tak payahlah. Tanya soalan yang standard lah. Dia tanya soalan macam mana nak bagi Allah sayang, orang pun sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, azhad ma fid dunya yuhibbakallah. Zuhud apa yang ada di dunia, Allah sayang kepada engkau. Wazhad ma fi ma 'indan nas, zuhud pada apa yang ada di sisi manusia, yuhibbakan nas, manusia sayang kepada engkau. Hadis ni adalah satu hadis yang penting, yang sebahagian para ulama masukkan hadis ni antara hadis-hadis yang 4 hadis yang paling penting, sehingga al-Imam Ibn Hajar al-Haythami, wa huwa Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan bahawasanya dia salah satu 4 hadis yang merupakan madar kepada Islam, di mana pusingan Islam itu berada. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia pilih hadis-hadis yang hebat ni supaya letak di dalam 40 hadis. Walaupun hadis apa hafal 40 hadis ni tak sahih, tapi Nawawi buat 40 hadis, tapi dia himpunkan hadis-hadis yang semua 40 ni dibaca daripada generasi ke demi generasi. Bila orang sebut 40 hadis, orang teringat An-Nawawi rahimahullah. Walaupun banyak lagi hadis 40 ni, tapi orang teringat apa yang dibuat oleh An-Nawawi rahimahullah, kerana dia himpun hadis-hadis yang memang penting untuk satu orang Islam tahu. Termasuklah hadis. Hadirin yang dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam hadis ni ada satu perkataan, iaitu zuhud. Zuhud ni ialah satu perkataan yang digunakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal perkataan zuhud ni al-i'rad 'ani syai' ihtiqaran lahu. Asalnya zuhud ni kita berpaling daripada satu benda kerana rasa selekeh benda tu, kita tak mau. Kita zuhud lah tu. Pada generasi awal Islam, mereka ni terkenal dengan golongan yang zuhud ataupun zuhadul awail, golongan zuhud yang awal. Kehidupan mereka ni zuhud daripada dunia. Dan saya akan ceritakan
serba sikit tentang zuhud mereka. Kemudian istilah zuhud ni telah dikorang popular. Imam Ahmad ada kitab zuhud Imam Ahmad. Kemudian tak popular, dia mari istilah sufi ataupun tasawuf. Jadi tasawuf ni diambil daripada sufi. Walaupun perkataan sufi ni ada perbahasan mana asal usul sufi. Ada orang kata daripada ahlu sufah, dia tak boleh. Kalau ahlu sufah dia akan jadi sufi. Ada kata daripada baju suf, baju bulu, dan macam-macam. Tak apalah, apa punca pun kita tak sebelah. La musyahata fi istilah, tidak ada perbalahan dalam penggunaan perkataan. Yang penting apa yang dia maksudkan dengan sufi. Kalau dia nak maksudkan sufi dengan zuhud yang kita nak bahaskan ni, maka baguslah. Tapi kebelakangan ni ramai orang dakwa dia sufi. Mereka tidak sufi, mereka tidak zuhud. Bahkan guru-guru tarekat itu kadang-kadang jauh lebih mewah dengan kemewahan yang dahsyat. Anak-anak murid ni boleh kira tulang di dada. Duitnya semua diberi pada syekh. Sebahagian mereka jadikan perkataan sufi itu untuk mengumpulkan pengikut, supaya sebahagian mencium tangan mereka dan kaki dan lutut mereka. Sebagai tanda mereka itu kononnya orang yang dekat dengan Allah. Maka ramailah tertipu dengan istilah-istilah ini yang muncul kemudian. Sebab itu orang kata zuhud atau sufi pada zaman yang awal itu tak ada istilah, tapi ada hakikat. Pada zaman yang akhir itu ada istilah tapi tidak ada hakikatnya. Nabi SAW menggunakan perkataan zuhud dalam hadis ini. Ahli-ahli zuhud ini mereka terkenal, mereka masyhur pada mereka dengan satu kata-kata yang terkenal yang diucapkan oleh Abi Idris Al-Khawlani, di mana apabila dia sebut laisa zahadatu fi dunya bi tahrimi halali wa idha'atil mal, bukanlah yang dikatakan zuhud itu dengan mengharamkan yang halal dan menghilangkan harta. Ambil duit bubuh dalam laut. Dulu zaman dulu ambil TV bubuh dalam sungai. Ada zaman dulu masa awal orang semangat. Wa innama zahada fi dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadaik. Yang dikatakan zuhud itu daripada dunia itu, hendaklah apa yang ada di tangan Allah, yakni di sisi Allah itu, lebih engkau yakin daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Ini penting. Yang ni cerita bolehlah. Nak beli baju jubah, pegang tungkat, jalan tunduk, semua senang. Nak pakai lebay, balut serban, bubuh selendang, semua orang kata dia senang. Tapi untuk jadikan kita lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada ada di tangan kita, ini tidak mudah. Saya nak sebut sikit apa makna zuhud yang dibawa oleh generasi. Zuhud, dia kata az-zahadatu fid dunya, zuhud pada dunia. Dunia ni disebut dalam Quran kutuk dunia, hadis kutuk dunia. Dunia ni apa? Sebahagian orang bila sebut dunia dia teringat bukit bukau, gunung ganang. Tak. Bukit bukau gunung ganang Allah Ta'ala cipta untuk kita. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Ini Allah jadikan untuk kita. Yang dikatakan dunia yang dikutuk oleh Quran ialah cara kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan itu, bukit bukau, gunung ganang adalah ciptaan Allah yang kita kena appreciate, yang kita kena hargai. Jangan sekali kita kata dunia Islam sungai tercemar, sungai semua kotor sebab dia berzuhud. Itu bukan zuhud, itu tak tahu bersyukur, tak tahu menghormati ciptaan Allah. Zuhud bermaksud cara pergaulan hidup ini.
Sebab itu sufi ataupun zuhud ini bukan istilah, bukan falsafah, tapi ia cara jalan hidup yang dipilih oleh seseorang. Maka zuhud di dunia itu apabila engkau lebih yakin apa yang ada di sisi Allah lebih daripada apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita, kita yakin anytime boleh hilang. Walaupun kita pegang kejap, jika Allah mau kata dia bukan hak kita, dia bukan hak kita. Tapi kalau hak Allah janji untuk kita duduk di tangan dia, dia hak kita, walaupun orang lain pegang kejap. Wa idza usibta bi musibatin kunta ashadda raja'an li ajriha wa dukhriha min iyaha walau baqiyat lak. Apabila engkau ditimpa musibah, maka engkau lebih mengharapkan pahala musibah itu yang Allah akan simpan padamu lebih daripada benda yang hilang itu jika dia kekal denganmu. Oh, itu susah Nabi. Musibah timpa kita, kita teringat kereta kita hilang, besar kereta hilang sabut lah. Tapi kita kata tak apa, kalau itu musibah yang Allah bagi, aku dah ambil dah semua langkah-langkah yang Allah dah suruh, tapi dia hilang juga. Aku harapkan pahala, dan pahala tu lebih aku suka daripada kereta tu sendiri. Allahu Akbar. Orang maki kita, kita dah ambil dah langkah-langkah, dia maki juga, kita tak apa. Hak bukan masalah dia maki tu dibandingkan dengan pahala Allah nak bagi kerana dia, Allah uji aku dengan dia, lebih aku suka daripada kalau dia tak maki aku, daripada dia puji aku. Allahu Akbar. Sakit, demam, semuanya berlaku masa mula, manusia terkejut, tapi akhirnya dia harapkan pahala Allah. Allahu Akbar. Wa an yakuna madihuka wa dhammaka fil haqqi sawa. Hendaklah orang yang puji kau dan orang yang cerca engkau kerana engkau mempertahankan kebenaran sama saja di sisi kau. Kut syok aku dah buat baik, orang nak puji aku lah ni. Kalau duk syok yang tu, orang ataupun kita mempertahankan kebenaran, ada orang yang sokong, ada orang yang marah. Apabila kita dapat jadikan benci orang dan suka orang di sisi kita sama, sebab hak ni kita buat lillahi ta'ala. Ni maqam zuhud yang tinggi, maqam zuhud yang tinggi. Sebab itu nak bandingkan, kadang-kadang kita, saya nak sebut banyak ahli-ahli kerohanian sebut tentang zuhud ini. Kata Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri yang tahu orang besar dalam ilmu kezuhudan ni, az-zahid alladhi idha ara ahadan qala huwa afdalu minni. Orang yang zuhud ialah orang yang apabila tengok orang lain, dia kata dia tu lebih afdal daripada aku. Dia taklah pergi kata hang lebih afdal daripada aku kat dia, tapi perasaan dia di sisi Tuhan, dia akan rasa, ya Allah, mungkin dia lebih baik daripada aku, mungkin dia lebih Allah sayang, mungkin dia bangun malam lebih banyak, mungkin dia sedekah, mungkin dia ikhlas lebih daripada kita, mungkin dia banyak istighfar lebih daripada kita, mungkin dia Allah timpakan musibah kat dia, dia sabar atas musibah tu, pahala dia lebih banyak daripada kita. Tapi kalau orang tu zahid, dia macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari diriwayatkan dia angkat barang. Orang tengok Imam Ahmad angkat, Imam Ahlul Hadis Ahmad bin Hanbal angkat barang di Baghdad. Orang mai tolonglah, tak apa, imam kami tolong, kami angkat. Dia kata, nahnu qaumun masakin. Sian kat kita. Imam Ahmad kata, lau alimtu ma indi minal khataya wal dhunub la hasautum ala ra'si biturab. Jikalah kamu tahu apa yang dosa dan salah yang ada kat aku ni, kamu bukan main tolong aku, kamu ambil pasir bawah kepala aku. Zahid, zuhud.
Nak bandingkan orang kadang-kadang baru pakai serban 2-3 hari mengaji, ya Allah, cium-cium, ambil air, minum, na'udzubillah. Tapi saya nak pesan banyak kali ni, saya sebenarnya kadang-kadang ramai-ramai ni pelih ke apa duk tengok ni sama, tak usah duk cium tangan-tangan, pergi cium tangan orang lain. Itu abang ni kadang-kadang tarik lagi, kata menyombong pula. Ambil pula gambar, bubur, sombong. Itu dia kerja. Kita tak bagi bukan kerana sombong, pasal kita tahu hakikat diri kita ni diteruk di sisi Tuhan. Orang tu mungkin jauh lebih baik, cuma dah Allah bagi sedikit kedudukan, dan bagi pandai cakap sikit. Allah mahu mudah-mudahan orang sangka baik kita, alhamdulillah, syukur ke Allah. Tapi hakikat di sisi Allah, Allah yang tahu. Bukan kerana kita rasa memang saja-saja nak buat zuhud, enggak ada. Kerana hakikatnya kita tahu, mungkin hak cium tangan kita tu lebih baik daripada kita buat apa cium. Tak malu dengan Nabi SAW dengan para salihin. Jadi tak payah tuan-tuan nak main mengaji, main lah mengaji, tak apalah. Mungkin saya erti sikit ke pada tuan-tuan. Hak kebaikan Allah lebih tahu, tak payah cium. Pergi cari hak salih betul cium. Kena akhirnya Allah marah kat saya. Sebab apa? Lama-lama jadi takabur, sombong. Jadi tak payah. Setakat nak salam, sebut semak raya tak apa. Ini bukan kata saja-saja, betul abang betul. Kerana Allah tahu hakikat kita dan kita tahu. Tuan-tuan mai sini, macam saya dah kata, tuan-tuan mai sini berdebu lah apa mai. Kerana nak mai mengaji, bukan ada kerana nama apa kau orang duk puji malam tadi mai mengaji, tak. Saya mai mengajak mungkin tak pergi mengajak, maksud apa kata punting pula kan. Macam-macam kan. Allah minta, Allah bagi ikhlas lagi kita. Dia jadi mufti tak mengajak kan. Jadi tuan-tuan mai tentu dah lebih ikhlas, tentu dah lebih ikhlas daripada saya. Saya yang nak kena kontrol ikhlas tak ikhlas. Sebab tu semua hak ni, dunia ni tafakhur, bangga di antara satu sama lain. Nabi SAW. Sebab tu hamba Allah Ta'ala yang pertama kita sebut tadi dalam riwayat, dengan riwayat Abi Idris Al-Khawlani, yang zuhud ini yang pertama bahawasanya dia yakin apa yang ada di tangan Allah lebih baik daripada tangan kita. Al-Asma'i, satu orang alim dalam lughah, alim Al-Asma'i, dia kata bila sebut ilmu Al-Asma'i, satu hari diriwayatkan, Al-Baihaqi riwayatkan, bismillah, Al-Asma'i, ada orang Badui tanya dia, Badui ni Badui lah, dia bukan tahu apa sangat kan. Dia kata min aina anta, mana anta, dia kata dia kata aku daripada kabilah min Asma, anta Asma'i. Dia kata engkau Asma'i. Oh Asma'i, terkenal Asma'i, ahli lughah terkenal. Daripada min Baitur Rahman, kita haitsu tutla fihi ayatul Rahman. Daripada mana? Daripada rumah Tuhan yang mana dibaca padanya ayat rumah. Al-Rahman ayat tutla fi hadhil ard. Tuhan pun ada ayat yang duk dibaca ke muka bumi ni. Badui dan dia masuk Islam, dia tak apa tahu. Dia kata, dia cuba hang baca sikit ayat Tuhan kat aku nak dengar. Badui. Asma'i baca surah Az-Zariyat. Asma'i baca. Sampai Asma'i baca, ini bukanlah saya kata suruh buat macam tu. Asma'i baca, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kamu dan apa yang kamu dijanjikan. Oh, dia kata kalau Tuhan kata rezeki aku di langit, aku duk pegang rezeki di bumi ni tak apa betul. Dia bangkit, dia sembelih unta dia bagi daging apa semua ke orang, dia patahkan pedang dia kata aku nak harap rezeki di langit. Terkejut Al-Asma'i. Dia kata dia duk baca lama dah ayat ni, tapi dia tak perasan macam dengan Badui ni perasan. Sekali dia dengar, dia yakin rezeki dia di langit. Kita taklah disuruh buat begitu, tetapi keyakinan bahawasanya rezeki kita ni duduk di sisi Tuhan sebenarnya. Ada orang kita tengok Allah dia tu kaya, nak makan apa pun boleh, dia nak makan tak boleh.
kena sakit tu, kena demam ni, kena lidah tak lalu. Rumah dia buat besar, cantik kita tengok, dia boleh duduk satu bilik lah. Tingkat atas dia tak boleh naik kaki. Allahu Akbar. Apa yang Allah janji nak bagi kat kita, kita yakin hak ni dia bagi. Sebab itu kalau Allah nak bagi kita, dia bagi sikit air banyak ni pun kita minum, Masya Allah. Pasal sedap tak sedap ni, saya nak sebut tentang duduk di mulut kita. Seingat saya lah, pengalaman lah hidup yang singkat ni, paling sedap sekali saya makan dan minum masa satu ketika saya pergi umrah, tak berapa tahun lepas. Selalu juga pergi umrah ni, tapi ketika tu saya puasa sa'i. Allah, letih sa'i masa tu, sungguh-sungguh letih. Duk tunggu Allah, duk tunggu bang ni, dah hujung lah. Sampai duk tengah sa'i, orang azan. Orang azan tu, saya pergi ambil air zam-zam, ada orang sebelah dia bagi kurma saya makan kurma tu, saya rasa tak pernah saya makan benda sesedap tu, dan tak pernah saya minum sesedap tu, kerana barangkali lapar dan letih kan. Sebab tu sedap tak sedap ni duduk di mulut kita. Ada orang buat kerja teruk, dia letih, barangkali pekerja kontrak hak berat tu, dia makan jauh lebih sedap daripada kita duk makan di restoran tu. Allah Azza wa Jalla, apa yang ada di tangan Allah lebih kita yakin daripada ada di sisi kita. Kemudian Nabi SAW, dalam riwayat tadi, Abi Idris Al-Khawlani kata bahawasanya apabila dia timpa musibah, dia harapkan pahala daripada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin alaina masaibad dunya. Ini yang selalu doa kita baca. Ya Allah, minta kepada peringkat yakin kepada Tuhan yang mana kita rasa ringan musibah dunia ni. Musibah ni berat dan sikit duduk di kepala kita. Ada orang hilang RM50, rasa macam hilang dunia. Hingaklah hari tu nak tampak bini lah, anak, pasal apa hilang RM50. Ada orang pasal berat ringan duduk kepala kita. Ada masalah kita, mungkin kita cerita ke orang, masalah kecil sangat, dia 3 malam tidur tak boleh, 7 malam tak boleh tidur. Kalau Allah campak dalam kepala bagi berat. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dunia memerangi mereka, mereka relax saja. Yalah, dia mengadulah pada Allah. Para duat, orang salihin, macam-macam orang rancang, maki, hamun, buat macam-macam. Bila Allah bagi ketenangan, tenang saja. Pejam mata tidur, time tidur. Ini duit punya banyak, tidur. Malam orang tidur, dia tak tidur. Time orang jaga, dia tidur. Sebab itu maka zuhud di dunia ini. Kata Abdullah ibn Mas'ud, al-yaqin alla turdil nasa bisakhatillah. Yakin itu di mana manusia kita tak meredakan manusia dengan kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Kalau orang tu kata ahli sufi ke, ahli zuhud ke, ikhtiar nak bagi manusia reda sekalipun Tuhan marah, dia tak zuhud lah, dia tak tasawuf lagi lah. Macam ilmu tasawuf tu tak tasawuf lah, kan kemuncak kepada ilmu itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebut tentang zuhud ini kepada 3 peringkat. Satu, zuhud fi syirki wa fi ibadati ma ubida min dunillah. Pertama, zuhud di mana dia tidak syirik dalam beribadat selain daripada Allah Ta'ala. Kalau pegang lebay semua dunia tak ambil, tapi pergi cari bomo, ataupun bila nak berdoa tak pergi panggil Allah, panggil wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah. Macam mana hak tu dulu tak boleh panggil siapa melainkan Allah Jalla wa Ala.
Kemudian az-zuhud fil haram kullih, zuhud daripada benda yang haram. Hak haram ni tak ambil, itu zuhud kedua. Zuhud yang ketiga az-zuhud fi halal, zuhud daripada benda yang halal. Hak halal pun dia tak mau juga. Kalau dia ibadat ikhlas pada Allah, tak syirik, satu zuhud dah pada Imam Ahmad. Kedua, apabila dia itu sendiri tak bermaksiat, dia dah zuhud dah. Tapi bila dia banyak juga benda halal dalam dunia ni, dia tak ambil kerana bimbang yang halal itu tak dapat bawa dia kepada Allah Ta'ala. Yang ni tahap zuhud yang tinggi. Dan zuhud inilah yang biasanya diperkatakan oleh ahli-ahli ilmu ataupun ahli-ahli ibadah mengenai Allah, mengenai orang-orang yang zuhud, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalam riwayat dalam hal ni, zuhud yang seperti ini, apabila kita zuhud, Allah sayang. Saya selalu pernah sebut tuan-tuan tentang Salman Al-Farisi dalam riwayat Ibnu Majah. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, apabila dia nak mati, maka dia Sa'ad bin Abi Waqqas melawat Salman Al-Farisi dalam riwayat Ibnu Majah. Bila melawat, dia tengok Salman menangis. Dia kata, "Wa ma yubkika ya akhi?" Kenapa kau menangis wahai saudaraku? Alasta kadza wa kadza, alasta qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadza wa kadza. Takkah dulu kau telah bersahabat dengan Nabi? Takkah Nabi pernah ni? Kenapa kau nak menangis? Dia kata, "Ma abki hubban lid dunya wala karahiyatan lil akhirah." Aku bukan menangis kerana cinta dunia, tidak juga aku menangis kerana aku ni benci nak mati. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan fama ara illa qad ta'addait. Tapi dia kata, Rasulullah dulu janji dengan aku satu janji, aku rasa macam aku dah langgar janji Nabi ni. Kata Sa'ad, "Wa ma ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah janji apa kat kau? Dia pun nak tahu, dia pun sahabat Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi janji dengan kami, innahu yakfi ahadakum mithlu zadir rakib. Nabi janji, Nabi kata, cukuplah seseorang kamu ambil dunia dengan kadar bekalan seorang pengembara. Fama arani qad ta'addait, aku rasa illa qad ta'addait, aku rasa macam aku ni dah ambil dunia lebih. Bila Salman mati, tengok-tengok Salman telah meninggalkan harta sebanyak 20 dirham. 20 dirham ni nak kata sikit sangat pun tak lah. 20 dirham boleh bayar zakat lah. 20 dirham tu bayar zakat, dirham tu emas. Tapi lebih kurang duit kita kata 4,000 lah kot. Zaman lah 4-5 ribu begitulah. Banyak tu je duit Salman, yang Salman rasa risau bila nak jumpa Nabi. Nabi kata, ambil dunia lebih kot. Allah, ini zuhud. Agama ni dia tak larang kita ambil dunia ni. Saya sebut dah, dunia ni bukan maksud dunia, harta-harta ni, cara kehidupan yang dikutuk ialah cara kehidupan kita. Apabila kita mendahulukan dunia lebih daripada akhirat, nak tahu tak tahu bila dia bertembung banyak. Bila bertembung antara kedudukan kita dengan memperkatakan kebenaran, kita nak pilih mana? Bila bertembung antara perintah Allah dengan rezeki kita ataupun pendapatan kita, kita nak pilih mana? Di situ kita akan ukur zuhud seseorang hamba. Kadang-kadang ada benda dalam dunia ni kita tak mau buat. Orang tanya, kenapa tak buat? Halal. Kita tak buat, bimbang Syekh, tak lagi buat, tak lagi terlibat dengan itu, terlibat dengan zahid, zuhud. Bukan maksud zuhud tu duduk saja di rumah tak pergi kerja. Para sahabat kerja, buka empire. Para sahabat
jadi falah, jadi tukang apa, jadi petani, jadi macam-macam mereka jadi. Tetapi mereka tak pernah jual akhirat mereka untuk dunia. Uthman bin Affan kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya, tapi mereka adalah orang yang zuhud kerana sentiasa mendahulukan akhirat apabila bertembung dengan dunia mereka. Bukan agama suruh jangan pergi kerja, agama suruh stand firm apabila berhadapan dengan hakikat kepada kehidupan dunia. Kalau kita zuhud kepada makna itu, katanya, maka Allah sayang. Kedua, bila kita zuhud, kita tak mau ambil benda hak ada di tangan orang, hak bukan hak kita. Allah, orang pun sayang kat kita lah, pasal kita tak mau. Kadang-kadang kita ambil hak dia ada di tangan. Dunia ni mata'un ghurur, menipu kehidupan ni. Harta tu tak ada apa, tanah sekeping Allah bagi jadi. Tapi bila tanah sekeping tu, dua beradik berkelahi, abang tak cakap dengan adik, pok dia tinggal dulu nak bagi mereka senang, lepas tinggal mereka bukan senang, jadi kuih susah, dua berkelahi. Dia sanggup buang adik-beradik kerana tanah lebih kurang, katalah jual pergi kadang-kadang 100,000 lah, 100,000 makan tak dalam setahun habis. Tapi berkelahi dengan adik-beradik 15 tahun tak bercakap. Bukan tanah tu dunia, perbalahan itu dunia. Kerja, kita kerja tak apalah, kita pergi cari rezeki untuk anak isteri, Allah suruh. Yang dunia apa? Apabila kerana anak dan isteri kita, kita telah gadai prinsip. Dunia ni kita tengok dah kacau pasal orang telah mendahului bini. Ada orang orang kat kepala siapa? Ada orang mempahuli anak menantu dan seumpamanya. Akhirnya dunia jadi susah kerana orang lain. Bukan kerana harta tu masalah. Harta tu kalau diberi pada tempat yang betul, pahala. Bukan Allah suruh buang harta, tapi Allah suruh harta supaya tidak menjadikan. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mendahului kehidupan dunia ini, sedangkan akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih kekal. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Saya ringkaskan syarah hadis ni, saya nak habis buku ni, saya nak mengajar kitab lain. Ada soalan? Ni apa ni? Korban sagi kita iklan. Kita dilarang menggunakan perkataan kalau untuk perkara yang telah berlaku. Tapi kadang-kadang cara tak sengaja kita terbuat juga, dan lepas tu baru kita sedar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah, itu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Lau asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan." Maksudnya ialah, fa in asabaka syai'un, jika sesuatu timpa kamu, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza, kalaulah aku buat yang ni, tentu tak kena. Walakin qul, tapi katakan, qaddarallahu ma syaa fa'al, ketentuan Allah yang mana apa yang Allah nak dia buat. Fa innal law, kana law taftahu amal syaitan, buka amalan syaitan. Hadis ni hendaklah kita lihat kepada keseluruhan, tak boleh tengok, kena tahu konteks dia bercakap tentang apa. Kerana ada juga perkataan law dalam Quran, kan?
Hadis ni bercakap tentang ada beberapa perkara dalam dunia ni kita kena bezakan. Yang pertama, perkara yang mana kita ni ada pilihan, yang selalu saya sebut. Yang kedua, benda yang kita tak ada pilihan. Yang ada pilihan macam mana? Yang ada pilihan macam amalan saleh dan amalan jahat. Dah kita buat jahat, lepas tu kita kena tangkap. Tak boleh, kalau aku tak buat benda apa, tak baik, jangan kata tu syaitan. Tak, memang syaitan lah kan, hampir buat jahat. Yang ni, law ni kepada benda yang kita ada pilihan, kita boleh buat yang ni dan tak ni, yang ni yang ni kita boleh buat saleh ataupun tak saleh. Allah suruh kita pilih yang betul, kita pilih yang salah. Kalau sekiranya aku pilih syurga, aku pilih jalan baik pun aku masuk syurga, betul lah. Dan pilih jalan buruk masuk neraka. Law itu betul. Tapi ada law yang buka syaitan. Contoh apa? Kita betul dah, kita keluar, kita ambil satu jalan, ada jalan A, jalan B, dua-dua jalan ni sama. Tiba-tiba pergi jalan A tu accident kita. Dia kata kalau aku pergi jalan B pun tak accident. Yang ni kita tak sah, kerana yang ni bukan pilihan kita. Kita bawa semua elok kan. Misalnya kita jatuh sakit kan, kita pergi kerja satu hari, kita pergi kerja 4 kali, kita jatuh sakit. Kalau aku tak pergi kerja pun tak, benda yang luar daripada pilihan kita. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah, qadar Allah, apa yang Allah mau dia buat. Sebab Allah dia buat kadang-kadang kerana beberapa sebab. Ni nak kena faham tabiat dunia. Kadang-kala, contoh kala kita tanam harum manis, lepas pada tu main musim ni dia kata nak El Nino lah apa, kata kalau aku tak tanam harum manis pun tak apa. Sedangkan cuaca bukan kerja kita. Jadi kita tak usah lau yang tu lah. Allah dia ambil tanaman kita, tapi dia ganti dengan pahala untuk kita. Pasal yang ni bukan pilihan kita. Itu kadang-kadang kerana alam. Kedua, kadang-kadang kerana manusia. Kita tanam pokok, buat contoh harum manis lah, pelih ni kan, saya sepokok pun tak ada. Buat contoh je lah kan. Kita tanam harum manis, orang curi. Mana pantang harum manis ni kan, orang curi. Heran, dia curi. Kita kata kalau aku tanam rayyan pun tak apa, itu orang tak curi. Orang curi ni pun di luar daripada pilihan kita. Pagak kita bubuh dah, dia curi juga. Allah tak jadikan dia curi tu sia-sia, dia bagi pahala. Supaya kenapa Nabi tak mau kita buka, syaitan ganggu fikiran kita, lalu kita lupa nak bersyukur dan bersabar atas apa yang Allah bagi. Tapi kalau kita tak pergi semayang, ataupun kita patutnya duk sibuk kerja sampai tak puasa Ramadan, kita patut menyesal. Kalau aku tak pergi ikut dia tu pun, aku tak buat benda-benda yang tak elok ni, yang tu kita patut menyesal. Law tu law yang bagus. Law yang syaitan, yang tadi, law yang syaitan ini seperti mana yang saya sebut tadi. Allah Allah. Ada soalan? Ya, sila. Tawasul. Saya baru jawab baru ni kot tawasul lah. Jawab biar. Ada orang kata ni, depa ni tak bagi tawasul. Hak kata tu pun dia bukan pernah main mengaji pun kan. Orang tanya dia tawasul apa? Tawasul mana? Dia ingat bersiul ke apa? Tawasul wasilah. Tawasul ada yang syar'i, ada yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala, ada yang diizinkan dengan nas Al-Quran, ada yang diizinkan dengan nas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada bahagian yang tak diizinkan. Bahagian mana yang diizinkan tawasul? Tawasul ni kita cari perantara untuk membolehkan doa kita itu atau permintaan kita itu dimustajabkan. Saya buat contoh dalam dunia lah, nak faham. Kita nak pergi jumpa satu orang besar, kita tak ubah kenal dia, jadi kita pun bawa satu kawan yang rapat dengan dia. Jadi kawan tu mai,
Dia kata ni saya main dengan ni. Oh, dia kata, dia mula-mula kalau dia tengok kita mungkin dia buat tak tahu. Dia tengok kawan tu, apa abang apa semua saja. Mai kata ni kawan ni dia minta tolong. Kita kerana kita hormat kat dia, kita tolonglah kawan dia tu. Contoh. Walillahil mathalul a'la, Tuhan masalah yang maha tinggi tidak boleh dibuat misalan dengan manusia. Tapi saya nak takribkan ila dhihn, nak fahamkan kepada fikiran kita, takut kita keliru. Jadi Allah Azza, itu maksud asal tawassul. Kita cari wasilah. Ada beberapa cara tawassul. Yang pertama yang disebut sendiri oleh Al-Quran yang suruh kita tawassul. Yang pertama, kita tawassul kepada Allah dengan menggunakan asma'ullahil husna, dengan nama Allah yang mulia. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang al-husna, yang indah-indah. Doa Tuhan dengan nama tu. Jadi kita tawassul dengan Allah. Ya Allah, kita panggil Ya Razzaq, Ya Wahhab, wahai yang memberi rezeki, wahai yang sangat memberi. Kita panggil nama dia. Sebab apa? Dia suka, dia suruh. Dengan kita panggil nama dia itu, dia terima doa kita. Kadang-kadang kita panggil dia dengan sebutan-sebutan, nama-nama dia macam-macam lah. Saya dah sebut baru ni. Kita panggil yang sesuai dengan doa kita. Orang zalimi kita kata, Ya Muntaqim, wahai Tuhan yang maha balas dendam, tolonglah ambil tindak. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Al Jalal wal Ikram, yang maha mulia lagi maha tinggi, segala kebesarannya. Kita minta kat dia, ambillah tindakan pada orang yang zalim. Tapi kalau kita kata Ya Ghafur, wahai yang pemaaf, ambillah tindakan pada orang zalim, boleh juga, tapi dia tak berapa. Iaitu disebut fiqhud doa. Fiqh, ada kebijaksanaan di dalam doa, dengan memilih nama yang sesuai dengan makna doa yang sesuai. Ini secara umum. Kadang-kadang ada juga perkataan yang Allah suka, wirid-wirid yang Allah suka kita sebut, dia mustajabkan doa kita, kan? Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan Dhannun, Nabi Yunus alaihi salam, idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaum dia. Fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi adh-dhulumat, dia sangka kami tak ambil tindakan kepada dia. Nabi Yunus Allah hantar kat kaum dia, dia bebai dengan kaum dia, ditinggal kaum dia, Allah marah, sehingga akhirnya dia ditelan dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat, dia berseru di dalam kegelapan apa? Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. 3 kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia seru yang tu, yang pernah kita syarah makna ada. Allah kata fastajabna lahu, kami terima doa dia. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia daripada duka cita. Wa kadzalika nunjil mu'minin, yang demikian itu kami selamatkan orang mukminin. Dan riwayat Imam Muslim, Nabi SAW baca hadis ni, Nabi kata, sahabat tanya, hadza li Yunus faqat, yang ni untuk Yunus saja kau wahai Rasulullah? Nabi kata, Allah kata, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian itu kami selamatkan orang mukminin. Maksud siapa saja kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah mustajabkan. Yang ni juga boleh tawassul dengan bacaan ni. Itu tawassul dengan nama Allah dan wirid-wirid yang diajar oleh Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ialah tawassul dengan amalan saleh yang kita sendiri buat. Hak tadi boleh tak? Hak tadi boleh. Amalan saleh. Macam mana amalan saleh? Amalan saleh ialah kita ada buat satu amalan yang baik, lalu kita kata, Ya Allah, dulu aku pernah tolong orang yang susah sekian-sekian, jikalau ada kebaikan pada orang yang aku tolong ni, itu
terimalah doa aku dalam susah sekarang ni, iaitu tawassul dengan amalan salih. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana An-Nawawi sebut tentang at-tawassul bi salihil a'mal, tawassul dengan amalan yang salih. Macam mana tawassul dengan amalan salih? Dia bawa cerita hak 3 orang duduk dalam gua tersepit tu, yang tuan-tuan semua tahu, yang tak boleh keluar. Seorang cerita macam mana dia berbakti pada ibu bapa, saya dah ringkaskan lah, berapa kali kita cerita. Seorang cerita macam mana dia bagi balik gaji orang orang kerja dia yang dah lama tak ambil. Seorang cerita macam mana dia dah duduk di antara paha gadis yang dia mau tu. Lepas tu gadis tu kata, ittaqillah, takutlah pada Allah. Dia tinggalkan semua duit dia, kemudian dia padahal nak buat maksiat tak jadi. Yang tadi buat baik, ibu bapa, satu buat baik yang pekerja, satu nak buat maksiat tak jadi. Itu pun Allah amalan soleh. Kita kena tahu amalan soleh ni, hak nak buat maksiat tak jadi pun amalan soleh. Allah buka pintu gua. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu ada redha di sisimu, maka terimalah doa kami. Allah bagi. Yang ni amalan salih boleh. Sebab itu maka amalan salih ini, kalaulah kita ada buat apa-apa kebaikan yang susah kita buat, ada orang minta tolong kat kita, kita tolong dia, ataupun kita tolong satu orang, susah, kita nak tolong pun 3-4 kali fikir lah, tapi lillahi ta'ala kita tolong dia. Mai satu hari kita susah, kita angkat, ya Allah, dulu ada satu orang susah aku tolong. Allah ni maha tahu, tak kadang kita angkat tangan dia tahu dah. Kau Allah kat lupa ke nak peringat, tak payahlah. Tapi Allah ni suka kita yulih, ilhah. Allah suka ni kita ni merintih kepada dia, merengek kepada dia, mengadu kepada dia. Ya Allah, dulu ada orang aku tolong, hanya masa tu tak ada fikir lillahi ta'ala, kerana engkau ya Allah. Ya Allah, kalaulah pada apa yang aku buat itu ada redha di sisimu, terimalah doa ni, mustajab sepantah-pantahnya. Janganlah kata, ya Allah aku dah tolong dia, hari ni yang kena tolong aku lah pula. Jangan duk buat korang ajak macam tu lah. Yang tu kita cakap dengan kawan kita, ataupun YB boleh lah, you help me, I help you kan. Jadi yang tu cerita lain. Yang ni kita lillahi ta'ala, kita dengan Allah Jalla wa'ala. Kita tengoklah amalan kita apa dia. Mungkin kita pernah tolong orang susah lah apa, bila mai kita terdesak, kita sebut. Yang ni juga tawassul. Tawassul bisalihil a'mal, tawassul dengan amalan salih. Yang hak orang duk pergi bincang ni, hak dua ni sepakat boleh dah, dia tak bincang, dia nak bincang hak satu lagi, hak pergi panggil kat kubur Tok Wali ni, hak tu dia mau. Hak ni kita nak cerita. Pertama, boleh tak kita tawassul dengan orang yang salih? Orang soleh tak soleh ni kita tak tahu. Yang kita confirm yang soleh, tentu dah tak petikai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita tawassul dengan jah Nabi, ataupun kita bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Uthman bin Hunayf, bahawasanya ada satu orang lelaki, tentang hadis rajul darir, seorang lelaki buta yang datang dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia telah berdoa dengan diajar kepadanya tawassul. Allahumma inni atawassulu ilaika bi nabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah. Ya Muhammad, inni atawassalu bika ila rabbi liyaqdi hajati. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan nabimu Muhammad. Wahai Muhammad, aku bertawassul dengan engkau kepada Allah supaya Allah menunaikan hajatku. Ada beberapa perbincangan. Pertama, di kalangan para ulama ada khilaf dua madrasah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan orang yang bersetuju dengan dia, dan juga sebahagian yang tidak bersetuju pada madrasah yang lain. Khilaf ulama dalam hal ini. Tak apa. Sebahagian mereka kata benda ni boleh dibuat jika Nabi SAW masih hidup, dengan jah Nabi SAW. Antara buktinya, kerana Umar bin Khattab kata bila Nabi tak ada, dia bertawassul dengan Al-Abbas. Dia kata yang kena kontu kena hidup, kena kontu hidup, kontu doa. Sebahagian kata tak apa, yang ni bukan kita minta, kita tak minta kat Nabi tu, kita sebut sajalah ya Allah dengan kemuliaan Nabi, maka terimalah. Hal ini ada khilaf di kalangan ulama, tapi ulama tidak mengkafirkan antara satu sama lain. Hatta orang duk kata kat Muhammad bin Abdul Wahab, yang dia panggil Wahbi tu kan, sampai perlih tak pernah baca buku Muhammad bin Wahab pun dia panggil Wahbi juga
Kan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri tidak pernah menyatakan ni masalah akidah. Wa hadhihi minal masail fiqhiyah, kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini termasuk dalam masalah fiqh. Ia tidak termasuk dalam masalah akidah. So maka kalau ada orang tawassul, selagi mana dia tak kata wahai fulan tolong aku, tapi ya Allah dengan kemuliaan fulan mustajabkan doa aku, dia masih dalam daerah khilaf. Sebahagian ulama menyokong, sebahagian tidak menyokong. Tapi yang dua tadi sokong tak? Hak dua tadi confirm. Hak dua tadi tu dia hak confirm tu orang tak syok. Dia syok hak tak apalah. Bila ada orang buat, ya Allah dengan berkat fulan terima doa, kita kata khilaf. Cumanya pasal apa kita pi fulan dengan fulan, tok wali kampung kita, tok tarikat kita? Kalaulah nak buat, kenapa tak Nabi ke Abu Bakar yang confirm? Pasal apa duk cari wali-wali ni songong-songak apa semua ni? Bukan salah wali tu, kan? Kalau yang confirm Abu Bakar Siddiq confirm, Umar bin Khattab confirm. Kenapa kalau nak sebut tak sebut tu? Nabi Isa kalau sebutlah Nabi Ibrahim tu confirm semua. Pasal apa kita pergi cari wali-wali tarikat kita? Sebab sebahagian orang hak buat ni dia ada kaitan dengan depa tu. Bukan depa tu yang salah, pasal dia nak aku dulu ni jalur tarikat aku tu pergi kat dia. Jadi kalau hangpa nak dapat kemuliaan dia, kena mai sikit kat aku. Ciumlah tangan-tangan aku, kaki apa kan, kasut tapak kasut replika ke apa kan. Ini semua benda-benda yang macam ni yang mai kerana mereka. Kalau betul-betul dia pun nak cari yang kedudukan yang kukuh di sisi Tuhan, mestilah mereka bercari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad terimalah doa ni, saya ingat tak ada lah siapa nak bantah apa, walaupun ada khilaf sikit di kalangan para ulama. Kata alasan mereka kata yang kita dengar yang buat ialah satu dua, tidak, kita tak tengok sahabat-sahabat lain buat secara menyeluruh. Bahkan Umar bin Khattab bila Nabi tak ada, dia tak tawassul dengan Nabi lagi, dia tawassul dengan Al-Abbas, kerana dia ditunggu yang hidup. Okey, satu lagi benda bukan tawassul, dia pergi panggil tawassul, kan? Apa dia? Dia pergi kat kubur, wahai wali Allah tolonglah aku, wahai wali Allah mustajablah doa, wahai wali Allah anak aku demam. Ini bukan tawassul, ini istighatsah, minta pertolongan daripada mayat. Yang ni dia pergi nama tawassul, ini kadzab, bohong. Itu bukan tawassul. Tawassul buat perantaraan, yang ni pergi panggil itu terus. Dia tak panggil Allah, pasal apa tak panggil Allah? Kita dengan Allah jauh. Kalau macam tu betul lah Kristian kata oh Jesus, pasal dia jauh dengan Tuhan, dia pergi ikut anak Tuhan pada dia. Kita panggil Allah, tawassul ni dia panggil Allah, cuma dia minta dengan berkat fulan. So tawassul hak jenis ni khilaf. Tawassul hak tadi itu bukan tawassul, istighatsah, minta tolong daripada mayat. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Satu tak larat kot. Ada? Dua jemaah dalam satu masjid. Satu masjid, satu jemaah. Asal dalam masjid ni, sebab tu sebahagian besar ulama-ulama salaf mereka tak suka maknanya ada jemaah kedua di masjid setelah berlakunya solat yang pertama, melainkan dengan izin imam. Asalnya dah jemaah pertama dah habis ya. Melainkan kita tu main lambat, dah tak ada siapa, kita jemaah itu walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, tapi hendaklah kita anggap imam izinkanlah. Sebab kalau kita kata benda tu tak apa, buat dua jemaah, akan berlaku macam mana? Satu geng dia tak suka untuk imam, dia tak mayang. Habis tu imam semayang, dia pula pergi semayang. Sebab tu semayang dengan imam ratib. Melainkan kita tahu dia patut mai, bukan niat itu. Niat dia kerana dia terlambat dan seumpamanya, dalam keizinan imam maka dibolehkan. Jika imam tak bagi, asalnya tak dibuat.
kerana ia hendaklah taat kepada pemerintah dalam hal ni, dalam perkara yang bukan mungkar. Kerana tidak akan membuka pintu pada orang buat dua imam. Pas habis tu imam sebenarnya tak tambah, sembahyang yang kedua pula. Ini tak sesuai. Untuk makluman tuan-tuan, tuan-puan, Masjid Alwi akan menganjurkan program penyembelihan korban hari raya kedua. Harga satu bahagian atau tumpuk sebanyak 610. Betul tak ya? Termasuk harga proses penyembelihan. Borang penyertaan boleh dapat dari setiausaha masjid. Dan Tuan Hasan Bendahari. Ni korban. Saya dah sebut korban, saya cerita sikit lah. Pasal tuan-tuan main daripada masjid rata-rata ni. Korban ni kita duk sebut dah tiap-tiap kali, tapi peringat ambil lah. Pasal kau ada yang terlupa. Pasal benda ni dah tahu dah semua. Bila kita sembelih lembu, kita tak boleh bagi kepada tukang sembelih dan tukang lapah tu habuan lapah dia tu ataupun sembelihnya daripada daging korban. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib dalam Sahih Muslim, di mana kata Ali wa amarana alla nu'tiya lijazzari syai'an minha. Diperintahkan kepada kami jangan kami bagi pada tukang sembelih, tukang lapah ni sikit pun. Sebab apa? Kami tak bagi tu, tak bagi atas dasar upah. Kerana bila orang sembelih, kita ambil ni bagi pada habuan tukang sembelih, artinya kita ambil daging, kita bagi kepada tukang sembelih, kita beli tenaga dia, ataupun kita beli tenaga dia dengan membayar daging. Jadi artinya kita telah jual apa? Jual daging korban. Sebab kita mungkin sekarang ni tak apa faham hal ni. Kenapa? Pasal kita duk biasa jual beli dengan duit. Jual beli ni bukan dengan duit saja, barter trade. Tenaga bayar daging, tenaga buat rumah bayar ayam, semua tu jual beli lah tu. Orang sembelih bayar dengan daging, jual beli lah tu. Jadi Nabi larang. Kata Ali, kami bagi di sisi kami. So kalau ada orang sembelih lembu masa korban ni, kita tak boleh bagi kat dia habuan tukang sembelih, tapi boleh bagi kat dia sebagai habuan macam orang lain. Orang lain masuk semua mai kata pakai dapat seorang satu plastik, dia pun dapatlah seorang satu plastik tu. Sebab apa? Sebab dia pun ada di situ. Beda dia sembelih tu, bagi duit kali RM50 bagi dia, hatu beda dia. Tapi kalau kita kata hang tak payah ambil duit lah, ni ambil ni daging ni apa, ni beda hang sembelih ni kami bagi banyak sikit, itu artinya kita jual daging, beli tenaga. Ada hadis mazhab Syafi'i dan mazhab lain sebut dengan jelas, tak boleh. Kadang-kadang orang ni dia lupa, jadi dia sembelih dia kata ni ni tu hak bagian hati limpa apa semua tu bagi kat tukang sembelih, upah dia tu, upah artinya jual daging ambil tenaga. Ini dilarang, jangan buatlah, kena peringat. Habis tu nak buat macam mana? Ni yang ni saya tanya dah Pak Ayah ni, 600 je, RM10 tu biar dah tukang sembelih dengan tukang lapah. Jadi hak RM10 tu, hak satu tumpuk ni mahal tu. Tapi tak mahal, lebih kurang tempat lain pun lebih sangat. Mana ada daging murah lah ni kan. Habis daging-daging yang mereka nak ambil lah. Okey, 610 tu bayar kepada tukang sembelih. Baru bayar tukang sembelih. Jadi hak 600 tu harga daging. Supaya kita tak mau kita beli jual daging dengan beli upah. Dan ini ambil iktibar kepada semua yang buat korban. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.